Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siak, ahli jawatan kuasa masjid, seluruh para jemaah, para ahli jawatan kuasa dan seluruh para jemaah muslimin dan muslimat, anak-anak, adik-adik dan cucu-cucu sekalian. Alhamdulillah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dapat bertemu, berkumpul dalam bulan Ramadan dan ini kali pertama saya jejak sampai ke tempat tuan-tuan. Kali pertama. Kan? Tapi nama masjid tuan-tuan ni lama dah dengar dah. Kan? Ni ada di kawasan Salak Tinggi kan? Ada masjid daerah Bandar Baru. Dulu tahun 2000 saya hampir dipostingkan ke situ. Tapi ditugaskan di Kelang, jadi imam daerah Kelang, sampailah saya duduk Kelang sampai sekarang. Jadi situ Salak Tinggi ya. Saya Masjid Jami' Somadiyah, Pelabuhan Kelang. Sebelum tu di Masjid Jami' Sultan Ibrahim, Kuala Selangor. Jadi tu memang kenal lah. Salak Tinggi ni pernah dengar lama, cuma tak sampai lagi masjid tuan-tuan. Ni kali pertama saya sampai. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Ya. Jadi Alhamdulillah, pertama sekali nama saya Muhammad Sapidin bin Amran. Muhammad Sapidin bin Amran, asal kampung Bukit Badung, Ijuk, Kuala Selangor. Ya. Tinggal sekarang di Kampung Delik, Kelang. Di Kampung Delik, Kelang ni sebelah dengan Sungai Udang. Alhamdulillah. Sedikit bicara kita malam ni berkaitan dengan tazkirah peringatan kita tentang bulan Ramadan. Kita ambil beberapa perkara yang sempat kita sentuh insya-Allah berkaitan dengan bulan yang mulia ini, bulan yang barakah, bulan Ramadan. Pastilah kita semua mengharapkan agar kita dapat sesuatu kebaikan di dalam bulan yang barakah ini. Kita pastilah nak sesuatu yang istimewa di bulan yang istimewa ini. Kita harapkan kita masuk dalam bulan Ramadan yang mula-mulanya merupakan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Maknanya kita dapat kebaikan itu sendiri, dan bila masuknya bulan Ramadan, jaa Ramadan, futihat abwabus sama, dibuka pintu langit, segala kebaikan ditawarkan untuk kita semua. Segala pintu kebaikan Allah bukakan untuk kita semua. Wa ghuliqat abwabu jahannam, ditutup pintu neraka, segala bentuk kejahatan, segala perkara jahat ditutup, dan syaitan itu dibelenggu. Tapi yang ada pada kita ni nafsu. Nafsu. Kita kena ingat diri kita ni ada jasad, kita ada roh, kita ada hati, kita ada akal, kita ada nafsu. 5 benda ni ada pada kita. Dan setiap 5 ni semua ada makanan. Ada santapan dan makanan untuk diri kita. Kalau kita bagi makanan dengan sebaik-baiknya, sempurna, insya-Allah seimbang. Jasad min turab, daripada tanah. Jasad daripada tanah. Makanannya pun Allah Ta'ala sediakan daripada tanah. Sebab tu hari-hari kita makan tanah. Tak lah, saya makan nasi. Nasi daripada mana?
Beras. Dari mana? Padi. Dari mana? Pokok padi. Daripada mana? Benih padi. Dari mana? Semua makanan yang kita makan bersumber daripada tanah. Kita tak boleh lari daripada itu. Dan tanah ni, tubuh kita ni, daripada tanah ni, dia subur dengan air. Dia subur dengan air. Sebab tu Allah turunkan daripada langit air. Wa anzalna minas samaa'i maa'a. Dan kami turunkan air daripada langit. Air turun, hujan. Fa akhraja bihi minas samarat. Lalu kami keluarkan minas samarati rizqan lakum. Kami keluarkan daripada bumi ini tumbuh-tumbuhan, makanan yang tumbuh daripada bumi ini, rezeki untuk kamu. Rezeki untuk kamu. Jadi bumi ini subur dengan turunnya air daripada langit. Begitulah tubuh kita, aturannya. Kita makan makanan yang bersumber daripada tanah dan kita minum air. Air yang kita pun minum sama macam air yang turun daripada langit. Air kosong. Air putih. Kalau kita tukar 8 gelas air, dia kata 8 gelas air ni kan, kita tukar 8 gelas air manis, badan kita rosak. Ini aturan. Badan kita rosak. Ataupun lebih. Kan? Air manis lebih. Rosaklah badan kita. Sebab tu kita untuk jaga tubuh kita, makanan untuk tubuh kita, kita makan dan kita ambil air. Barulah sihat tubuh badan kita. Terutama dalam bulan Ramadan. Banyakkan kita minum air kosong. Banyakkan minum air kosong tu kita dapat kesihatan, dapat kekuatan untuk kita beribadat di malam hari terutama. Di siang hari pun kita okey, malam hari pun kita okey. Dengan kita banyak minum air kosong. 8 gelas sehari. Roh kita tuan-tuan, dia ada pada kita. Dia tak berpisah dengan jasad kita. Jasad kita dengan roh ada. Jasad min turab tadi dari tanah, roh apabila berpisah dengan jasad, dia naik atas. Dia akan naik ke atas. Jadi roh daripada atas. Makanannya pun Allah Ta'ala sediakan daripada atas. Apa yang datang daripada atas tuan-tuan? Yang datang daripada atas apa tuan-tuan? Al-Quran. Inna hadzal Quran ma'dubatullah. Sesungguhnya Al-Quran hidangan daripada Allah. Rupanya roh kita ni ada makanan. Makanan dia Al-Quran. Sebab tu kita sering baca Al-Quran. Kita selalu baca Al-Quran, roh kita akan hidup. Tapi kalau kita tinggalkan Al-Quran dalam kehidupan kita, roh kita akan mati. Roh kita tak dibagi makan. Sebab tu kaedah untuk meningkatkan keimanan kata ulama, antaranya 3. Salah satunya, kita mempelajari ilmu agama bersumber ke Al-Quran dan Sunnah Nabi. Macam malam ni. Ini kaedah untuk meningkatkan iman. Iman kita ni dia boleh meningkat, menurun. Yazidu wa yanqus. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman dia boleh meningkat dan boleh menurun. So untuk memperkukuhkan iman, untuk menguatkan iman, kita kena pelajari ilmu agama bersumber ke Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaedah dia. Kaedah kedua, ma'rifatullah. Kita mengenal Allah. Ketika kita keluar daripada perut ibu kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan kami keluarkan kamu daripada perut ibumu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu apapun. Lalu kami berikan kepada kamu as-sam'a, pendengaran, fungsi kepada telinga, wal absar, penglihatan, fungsi kepada mata, wal afidah, dan akal fikiran, fungsi kepada otak. Allah bagi 3 alatan itu kepada kita, la'allakum tashkurun. Moga-moga dengan 3 alat itu kamu bersyukur. Sebab tu kita boleh kenal Allah, kerana Allah memberikan alatan untuk mengenal Allah. Betul ada istilah awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Malam ni saya nak tanya tuan-tuan, awaludin ma'rifatullah, akhiruddin apa dia? Kalau awaludin ma'rifatullah, akhiruddinnya apa? Innalillah. Kami ni belajar satu pengajian sahabat ni. Tok guru kami tanya. Semua calon-calon PhD. Ustaz-ustaz ni semua asatizah dekat Lembah Kelang. Kat Selangor, KL banyaklah. Luar negeri pun ada juga. Kami belajar satu pengajian dalam bilik kelas ni. Ustaz ni tanya, tok guru kami tanya ni, ustaz nak tanya ni,
Awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin tu apa ya? Salah seorang daripada kalangan kami jawab, kiamat. Akhiruddin kiamat. Dia pun gelak. Kalau kiamat, habislah cerita. Tak ada apa-apa lagi. Siapa nak kiamat, tuan-tuan? Kiamat mana ada orang beriman lagi? Ya tinggal orang kafir je. Orang beriman dimatikan oleh Allah Ta'ala dengan datang angin sepoi-sepoi bahasa kan? Mematikan orang-orang beriman. Mati. Siapa yang nak mati? Memang setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Tapi kalau kata mati, siapa yang nak mati? Kan? Kita ingat kepada mati, itu sunat. Dapat pahala. Tapi kalau kita benci mati, tak suka mati, tak boleh. Kan? Tak boleh benci pada mati. Mati pasti akan mati. Tapi kalau mati habis cerita lah tuan-tuan. Kan? Kalau kiamat habis cerita. Jadi awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Jadi kemuncak maksudnya, kemuncak kepada orang yang faham agama apabila dia mengakui kebesaran, keagungan, kehebatan Allah Ta'ala. Dia iktiraf. Dia mengakui kehebatan Allah, keagungan Allah Ta'ala dengan hatinya. Dengan hatinya. Itulah orang-orang yang betul-betul mengenal Allah SWT ataupun akhiruddin. Jadi awaluddin ma'rifatullah. Akhiruddin kita mengiktiraf, mengakui kebesaran, keagungan, kehebatan Allah dengan hati kita. Rupanya kita ada sekeping hati. Kalau roh kita makanannya Al-Quran, hati pula apa makanan dia? Hati yang makanan tuan? Zikir. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati kamu akan tenteram. Jiwa yang tenang dengan mengingati Allah. Dan satu perintah yang Allah perintahkan kepada kita untuk berzikir, satu ibadat yang tanpa waktu dan tanpa batas waktu. Kalau salat, tuan-tuan tengok atas tu, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Tu, dia tulis atas ni. Ya? Sesungguhnya sembahyang diwajibkan ke atas orang beriman pada waktu yang telah ditetapkan. Mana solat ditetapkan waktunya. Tapi zikir tidak. Sama ada qiyaman dalam keadaan kita berdiri, wa qu'udan dalam keadaan kita duduk, wa ala junubihim ataupun dalam keadaan kita berbaring. Kita boleh terus mengingati Allah, boleh berzikir. Sebab tu dengan zikir akan menenangkan dan mententeramkan hati kita. Itu makanan untuk hati kita. Dan hati kita merupakan raja. Kalau elok hati kita, eloklah seluruh anggota tubuh badan kita, tindakan kita, ucapan kita. Hari ini banyak yang rosak hati, rosak tindakan, rosak ucapan, rosak perbuatan kerana hatinya rosak. Sebab rajanya telah rosak, jadi pengikut-pengikutnya akan rosak sebab pemimpinnya dah rosak. Rakyatnya akan juga turut rosak sebab hatinya itu merupakan raja, jadi pengikut-pengikutnya pasti akan menurut dia punya raja, mengikut dia punya pemimpin. Dan yang keempat, kita ada akal. Apa makanan akal, tuan-tuan? Apa makanan akal, tuan-tuan? Ilmu. Sebab tu Nabi suruh kita jadi orang alim. Kun aliman. Jadilah kamu orang alim. Au muta'alliman. Ataupun jadi orang yang menuntut ilmu. Belajar ilmu. Belajar alim. Tak jadi orang alim, belajar. Jadi belajar ilmu. Belajar alim. Ataupun tak mampu juga, kata Nabi, jadilah orang yang mendengar. Ataupun tak mampu juga, jadi orang yang suka pada ulama'. Suka dengan majlis ilmu. Suka dengan program-program ilmu. Sebab tu orang tak suka tazkirah ni, Allah kata apa dia? فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ خُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ. Mereka yang berpaling daripada tazkirah, yang lari, yang tak suka dengan tazkirah, كَأَنَّهُمْ خُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ. Mereka itu seumpama keldai gila yang takutkan singa garang. Allah sifatkan mereka seumpama keldai gila yang takutkan singa garang. Sebab tu hati kita perlu diberikan santapan dan makanan, iaitu zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 7 kalimat yang Allah Ta'ala sangat suka kalau kita ucapkan. Kalau kita sebut, Allah suka sangat daripada kita. Lafaz-lafaz yang kita sebutkan. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Bila kita nak memulakan sesuatu, kita mulakan dengan bismillah. Allah sangat-sangat suka kepada kita.
Bila habis kita menunaikan sesuatu, melakukan satu kerja, kita ucapkan Alhamdulillah. Ni kalimah yang kedua Allah suka. Alhamdulillah. Bila kita nak buat satu pada esok harinya, kita sebutkan insya-Allah. Insya-Allah. Kan? Bila kita merencanakan untuk melakukan sesuatu, kita sebut insya-Allah. Yang ketiga. Bila kita melakukan kesalahan, kita sebut astaghfirullah. Istighfar, astaghfirullahalazim. Bila kita ditimpa suatu musibah, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Allah sangat suka. Dan Allah suka kalimah seterusnya, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bila kita tak ingini benda ni kena pada kita, menimpa kita, kita tak suka, kita kata la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dipanggil hauqalah. Kadang-kadang istilah-istilah ni orang tak tahu. Cuba awak baca hauqalah, apa benda tu? Cuba awak tahlil. Tak ada lagi majlis tahlil, dia kata. Tahlil tu la ilaha illallah, tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar. Maknanya hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini Allah suka. Dan kalimat terakhir yang Allah Taala suka, iaitu kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila? Siang malam, pagi petang, kita ucapkan la ilaha illallah, sehinggakan kalimah ini betul-betul menusuk ke dalam hati kita, sampai lekat dekat hati kita. Sebab tu saya sebutkan, hati ini ada makanan, dan berikanlah makanan itu kepada hati supaya seimbang. Yang terakhir ada pada kita nafsu. Apa makanan nafsu? Perlu talian hayat. Apa makanan nafsu? Nafsu ada makanan. Apa makanan nafsu? Keinginan kita kan? Kita nak makan. Kita nak minum. Puasa. Puasa menyekat nafsu. Kalau puasa, orang yang muda-mudi, kata Nabi, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Fa illam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai pemuda-pemudi, nikahlah kamu kalau mampu kahwin. Kerana kahwin dapat menundukkan pandangan mata kamu daripada melakukan perbuatan keji, maksiat, zina. Dan jaga kemaluan kamu daripada melakukan zina. Fa illam yastati', tapi kalau kamu tak mampu, fa alaihi bis-shaum, maka hendaklah kamu berpuasa. Maknanya puasa dapat mencegah daripada kita melakukan perbuatan dosa maksiat. Jadi nafsu makanannya bukan puasa. Apa makanan nafsu? Keinginan kita. Kita nak apa sekarang? Ni. Kalau kita tengah kuliah, kita nak apa? Nak berhenti rehat, cukup dah. Kan? Ni nafsu. Bila tarawih sampai tu, dah rehatlah pula, berhenti. Nak tidur, nak makan, kita kena penuhi. Jangan biarkan, jangan paksa. Biarlah, tak apalah, belajar terus belajarlah. Semangat terus semangat. Sampai bila? Ada masa kita nak makan, ada nak minum. Cuma jangan kita turuti nafsu. Jangan turuti. Kita nak makan, kalau tak ada nafsu, macam mana nak makan? Kalau tak ada keinginan nak rehat, nak tidur, macam mana kita nak tidur? Kita ada keinginan, penuhi keinginan tu. Cuma jangan turuti. Jangan melampau. Waqulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, jangan kamu melampaui batas. Tuan-tuan, di bulan Ramadan ini kita lihat bila seimbang kelima-lima ni ada pada kita. Nabi SAW lah orangnya. Lalu Nabi tunjukkan kepada kita bagaimana melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Pertama, Nabi SAW di bulan Ramadan, perkara yang Nabi buat, hubungan yang paling Nabi buat, iaitu Al-Quran. Hubungan dengan Al-Quranul Karim. Menumpukan tentang rohani. Sebab tu, bila malam-malam seperti ini, Jibril turun. Nabi baca Al-Quran dengan Jibril. Nabi belajar Al-Quran dengan Jibril. Talaki. Maknanya Nabi baca Al-Quran, Jibril dengar. Ini menunjukkan, tuan-tuan, bulan Ramadan ni bulan Quran. Kalau 3 ni dalam Ramadan kita bereslah yang lain, insyaAllah. Pertama, Al-Quran.
Yang kedua, bulan Ramadan Nabi akan tingkatkan sedekah. Sebab bulan Ramadan bukan bulan sedekah. Bulan sedekah bulan Syaban, bulan Rajab, bulan sebelum pada tu. Bulan Ramadan bukan bulan sedekah, tapi bulan kita memperbanyakkan sedekah, mempertingkatkan lagi sedekah. Kalau bulan lain bulan sedekah, tapi bulan Ramadan bulan yang kita perbanyakkan lagi sedekah. Dan yang ketiga, apa yang Nabi buat bulan Ramadan? Nabi akan beri makan kepada orang yang berpuasa. Ini menunjukkan Nabi nak bagi tahu pada umat, kita ni hidup kena rasakan keperitan, kesulitan orang lain. Terutama orang miskin, orang yang tak dapat rasa makan kerana susahnya nak cari makan. Lalu kita boleh dapat merasakan keperitan itu dirasai oleh mereka yang susah. Sebab tu tiga ni bulan Ramadan jangan tinggal. Quran, sedekah, itu jamu orang makan, beri orang makan, beri pada orang yang berpuasa. Yang puasa ni orang kaya pun puasa, orang miskin pun puasa, orang awam pun puasa, bagi makan. Saja orang berbuka puasa, kita dapat pahala seperti mana orang puasa itu. Untung tuan-tuan. Ini tiga yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Istimewanya Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, hari ini kita dah jauh dengan Al-Quran. Al-Quran hanya tinggal pada tulisannya saja. Islam hanya tinggal pada nama saja. Al-Quran tinggal pada tulisannya saja. Masjidnya indah, besar, hebat, tapi jauh daripada petunjuk. Program tak ada. Untung sebab tu bulan Ramadan untung ada program, Masya Allah, Tabarakallah. Ramai ni, Masya Allah. Masa ni lah kita nak sama-sama kita hidupkan rumah Allah. Sebab apa? Baitiya fil ardi masajid Allah. Rumah Allah di muka bumi ini adalah masajid Allah, masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, bulan ini bulan kita nak memperasahkan, memperkuatkan lagi kesabaran kita. Kerana bulan Ramadan lah mendidik kita untuk menjadi insan yang sabar. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, kepatuhan, dan sabar meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekurang-kurangnya sabar ni ada tiga. Yang pertama, sabar dalam amarah kita. Geram kita tengok, sakit hati rasa, tapi sabar. Yang kedua, sabar dalam kita dalam godaan. Nabi Yusuf digoda oleh perempuan cantik, hartawan, jelitawan, dia tolak. Sebab apa? Sabar. Dia ajak buat benda yang dilarang oleh Allah, dia tolak. Sebab apa? Sabar. Sabar godaan. Kita tak digoda dengan perempuan cantik, hartawan pula tak ada, cuma digoda dengan martabak je. Cuma digoda dengan air tebu je, dah tak tahan kita dah kan. Kadang-kadang terlebih-lebih beli sampai membazir. Goda je, baru kena goda sikit je. Kalau yang goda tu perempuan cantik, jelitawan, hartawan pula, duit banyak, dia pun nak kahwin dengan kita, kahwin pula, kahwin mesiar, kahwin, aku support kamu semua, kau tak payah bayar apa-apa, aku tanggung semua, goyang kita. Dan yang terakhir, sekurang-kurangnya sabar dalam menghadapi ujian. Jadi insya-Allah kita sama-sama bersabar di dalam bulan Ramadan yang kesempatan dan peluang untuk kita bersabar. Yang baik daripada Allah, yang tidak baik kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan peringatan ini bermanfaat untuk diri saya dan tuan-tuan semua. Mohon maaf salah silap terkasar bahasa. Jadi sebelum akhirnya saya nak umumkan sikit, datang jauh daripada Kelang ni, saya ada buat pondok tahfiz saya. Jadi tuan-tuan boleh support pembinaan asrama yang kita sedang buat. Ada tabung kat luar sana, ada jualan amal tuan-tuan. Kita ada bawa koko, minuman koko, tuan-tuan 3 bancus saja untuk buka sahur. Pakai koko kita, tak payah gula, tak payah susu dah. Kemudian ada minyak wangi. Ni jualan-jualan sambil tuan-tuan beli, sambil tuan-tuan derma untuk sekolah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.